Bertemu lagi kita dalam fokus minggu depan. Minggu hadapan kita akan menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-65. Tetapi selain daripada isu-isu kemerdekaan dan juga sambutan yang bakal berlangsung pada 31 Ogos, banyak lagi perincian yang kami berikan dan juga liputan yang kami akan bawakan kepada anda sepanjang minggu depan. Antaranya secara eksklusif dan istimewa, kami terbangkan juru kamera Salin Hussein dan juga editor kami Dr. Azlina Riah Abdullah ke bumi Moskow. Dr. Azlina Riah Abdullah sudah pun bersedia jam 11 lebih di Moskow pada ketika ini. Saya pasti musim panas yang cukup terik di sana. Kenapa Dr. Azlina ada di Moskow pada ketika ini? Liputan yang bagaimanakah yang bakal ditawarkan kepada penonton dan juga pembaca Astro Awani, Doktor? Zul, Dobry Den, maknanya selamat petang ya. Di Moskow saya dah 2 hari berada di sini. Saya semalam sampai dan hari ini saya memulakan tugasan yang pertama. Saya dah dapat beberapa vocabulary Rusia ya. Dan Zul tadi ada bercerita mengenai sambutan Hari Kemerdekaan ya. Dalam misi saya, misi memperbetulkan sudut pandang tentang Rusia ini, saya ada juga merancang dan ia pasti berkaitkan juga dengan Hari Kemerdekaan kerana pada 31 hari bulan Ogos nanti sebuah buku ya yang ditulis oleh rakyat Malaysia juga pelajar di Rusia ini, Ahmad Ashraf Haikal, mengenai Senandika Cinta dan Corona di Rusia. Jadi buku ini dipilih kerana naskah ini naskah pertama daripada pelajar Malaysia di Rusia, pelajar perubatan, menceritakan mengenai sisi lain tentang Rusia ya Zul. Dan ini penting kerana ini adalah pengalaman langsung daripada pelajar ini di Rusia, belajar mengenai medik, belajar mengenai cara berada di bumi asing dan sebagainya. Dan ini adalah penting apabila menyambut Hari Kemerdekaan itu, bagaimana rasanya menjadi seorang warga Malaysia tetapi tetap cinta dan sayangkan tanah air sendiri Zul. Dan itu adalah kalau berkait dengan mengenai Hari Kemerdekaan sebagaimana Zul sebutkan tadi. Tetapi saya ingin menarik perhatian mengenai misi saya di sini. Misi di sini adalah untuk memberikan, sebagaimana saya katakan tadi, bertemakan perbetul sudut pandang tentang Rusia. Kerana kita tahu, kita maklum, persepsi ataupun stereotip mengenai Rusia ini adalah yang tidak cantik sahaja. Jarang ada yang molek dan cantik. Dan justru itu apabila berlaku COVID, apabila berlaku pencerobohan tentera Rusia ke atas Ukraine, ini masanya, ini ketikanya kita memperbetulkan apakah yang langsung, apakah yang dirasai oleh warga Malaysia di sini, adakah mereka rakyat Rusia ini juga terkesan dengan ekonomi, dengan sekatan dan sebagainya, dan adakah pelajar Malaysia di sini juga menghadapi masalah dengan peristiwa semasa yang berlaku di Rusia ini. Dan itu akan saya kupas dan akan saya liput dalam misi saya, sudut pandang, memperbetulkan sudut pandang mengenai Rusia ini Zul. Dr. Azlina, mungkin fokusnya pada hari ini ialah, saya pernah baca buku yang ditulis oleh rakyat Malaysia itu perkara yang berlaku ketika sebelum pencerobohan Rusia ke atas Ukraine. Dan bagaimana kita melihat bahawa apa yang cuba dibawakan oleh Dr. Azlina dan juga kru Astro Awani ini ialah, adakah daripada sudut pandang geopolitik, adakah dari perspektif rakyat Malaysia dan juga hubungan kedua-dua negara? Kerana apabila kita sebut nama Rusia pada hari ini, kebanyakan media-media barat khususnya akan memberikan fokus kepada Putin dan juga memberikan fokus kepada pencerobohan itu semata-mata. Namun sudut pandang manakah yang cuba dimasuki oleh Dr. Azlina supaya ada harmoni pemberitaan itu, harmoni cerita itu, dan kita berlaku adil antara konflik yang berlaku dan juga realiti sebenar, khususnya rakyat Malaysia di Moskow dan juga di beberapa tempat di Rusia pada ketika ini? Ya Zul, sebenarnya apa yang berlaku di Rusia ini sudah pasti menjejaskan juga pelajar Malaysia. Tetapi apa yang berlaku, apa yang dicuba disampaikan oleh pelajar Malaysia ini sebenarnya mereka tidak begitu ambil peduli mengenai apa yang berlaku, siapa yang memulakan peperangan dan sebagainya. Tetapi apa yang penting ialah mereka meneruskan pengajian mereka di bumi asing ini dan juga meneruskan kehidupan seperti biasa walaupun terjejas
dari segi keuangan, kesan daripada sanction dan sebagainya. Dan satu lagi perkara daripada sudut pandang mengenai warga Malaysia ialah kita bertitik tolak daripada media di Malaysia itu mengenai laporan-laporan kesan daripada sekatan, laporan-laporan tentang pencerobohan ke atas Ukraine dan sebagainya. Kita di sini misi Malaysia dan Rusia ini, dalam misi saya ini saya akan cuba bawakan kerana kita akan berkolaborasi, iaitu bersama Astro Awani dan Sputnik. Dan kita tahu Sputnik ini adalah seperti agensi berita mengenai bernama yang dimiliki oleh kerajaan Rusia, di mana kalau dari perspektif barat seperti Zul katakan tadi, sudah pasti ia tidak menyebelahi Rusia, tetapi apa yang kita cuba tampilkan ialah kita cuba berkolaborasi dan kita cuba mengambil sudut pandang yang berbeza untuk diceritakan semula, untuk dipertontonkan semula kepada warga di Malaysia, di Kuala Lumpur sana Zul, dan juga penonton kepada Astro Awani dan juga astroawani.com itu sendiri. Kerana kolaborasi ini penting kerana mereka mempercayai Astro Awani sebagai sebuah organisasi berita yang most trusted brand, dan kita memilih Sputnik untuk bekerjasama kerana mereka menyediakan berita yang seimbang. Kita perlukan satu pemberitaan yang adil, dan adil untuk mereka dan juga adil untuk kita semua, Zul. Dr. Azlina, mungkin dapat diceritakan perjalanan pasca COVID ini tidak mudah kerana saya melaluinya beberapa bulan lalu. Tapi perjalanan menuju ke Moskow itu juga pastinya tidak mudah dengan sekatan udara dan sebagainya. Mungkin dapat dikongsikan. Satu ialah perjalanan menuju ke Moskow itu dan juga persepsi. Kerana sudah pasti walaupun Dr. Azlina ada berhubung dengan rakyat Malaysia di sana, tapi pengalaman peribadi dengan pemberitaan global, dengan cara kita menerima berita, bagaimana perjalanan dan juga persepsi itu? Apa tanggapan yang mungkin berubah sama sekali apabila menjejakkan kaki 2 hari lepas di Moskow? Ya Zul, sebenarnya saya berhadapan dengan bukan nak kata titik hitam, tetapi satu pengalaman yang agak berdebar-debar kerana sejak hari pertama saya mahu terbang, iaitu pada 25 Ogos lalu, saya berdepan dengan barangkali kerana COVID-19, tetapi saya perlu membuat swab test dan sebagainya. Tetapi Rusia itu sendiri tidak memerlukan swab test dan sebagainya, tetapi pesawat itu sendiri memerlukan, sehingga pada satu tahap saya tergesa-gesa untuk membuat swab test itu sendiri. Itu pertama. Dan yang keduanya, setiba di Rusia, walaupun saya mendapat invitation letter daripada yang diusahakan atau hasil bantuan kedutaan Rusia di Malaysia, tetapi apabila sampai di immigration itu sendiri, mereka memeriksa saya dengan pelbagai soalan, dan saya dan juru kamera ditahan daripada keluar ke tempat untuk menuntut bagasi itu. Dan saya menghabiskan masa di situ agak lama, hampir 2 jam. Dan ia adalah satu pengalaman yang agak meresahkan kerana soalan daripada pegawai immigration itu sendiri, apa pendirian Malaysia mengenai pencerobohan Rusia dan Ukraine? Adakah Astro Awani, berita segenap DYNC ini, mahu membuat filem atau membuat footage atau membuat penggambaran syuting mengenai perkara itu? Jadi saya terfikir bahawa ini adalah suatu yang soalan perangkap atau bagaimana. Tetapi saya menjawab ia adalah keputusan kerajaan tidak mengambil side ataupun menyokong sama ada Rusia ataupun Ukraine. Tetapi keputusan kerajaan itu adalah cerminan kepada sokongan rakyat Malaysia secara keseluruhannya. Dan saya agak terperanjat kerana mereka bertanya soalan sedemikian di waktu yang agak kritikal kami berada di Rusia, Zul. Dr. Azlina, apa yang kita dapat tunggu dan juga dapat nantikan pada minggu-minggu akan datang pemberitaan selain daripada cerita, dan juga katanya nanti akan ada, kita kongsikan juga sambutan kemerdekaan di Kedutaan Malaysia di Moskow. Apa yang kita dapat tunggu lagi, dan juga difahamkan ada juga beberapa siri temu bual yang sudah dilakukan di sana?
Ya Zul, selain daripada pelancaran buku Senandika Cinta dan Corona di Rusia di Kedutaan yang akan dilancar oleh Duta Malaysia Datuk Bala Chandran pada 31 Ogos ini sempena Hari Kemerdekaan, kita juga ada inisiatif untuk memperhebatkan ataupun untuk menghargai inisiatif yang digerakkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengenai mengantarabangsakan Malaysia. Jadi saya ingin buktikan bahawa mengantarabangsakan bahasa Melayu itu adalah suatu usaha yang memang disambut baik dan disambut dengan penuh minat oleh warga Rusia di sini, dan saya menemu bual beberapa sarjana di universiti di Moskow ini untuk menzahirkan rasa minat dan juga rasa prihatin mereka dengan sokongan dan harapan mereka terhadap mengantarabangsakan bahasa Melayu itu, Zul. Dan juga kita boleh jangkakan saya akan menemu bual beberapa pelajar Malaysia di sini untuk menghighlightkan pengalaman mereka belajar di sini dan bagaimana selepas COVID dan juga semasa pencerobohan tentera Rusia di Ukraine, Zul. Okey, terima kasih Dr. Azlariah Abdullah, editor Astro Awani, memberikan gambaran dan juga visual langsung dari Bandaraya Moskow pada ketika ini. Saya kira jam 11.28 pagi di sana. Terik sekali. Terima kasih Dr. Azlina kerana sudi bersama kami. Pastikan anda bersama kami di Astro Awani untuk mengikuti bingkisan dan juga cerita dan juga liputan penuh Dr. Azlina Reha Abdullah dan juga juru kamera Salim Husin yang membuat liputan di Moskow. Sekian saja fokus minggu depan untuk hari ini. Teruskan bersama kami di astroawani.com untuk sebarang perkembangan terkini dari politik sehinggalah ke berita hal ehwal semasa. Sekian saja, saya Zulfikri Yusof. Kita jumpa lagi nanti. Assalamualaikum dan salam sejahtera.